Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Azizi? Alhamdulillah. Dengar suara? Dengar tak suara? Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita petang ini bersama dengan Ustaz Azizi Abdul Rahman daripada Negeri Sembilan. Ustaz di mana sekarang ni? Di rumah? Rumah. Di rumah, alhamdulillah. InsyaAllah kita hari ini online live Ustaz, live online. InsyaAllah kita sedang masih menunggu orang hadir. InsyaAllah. Dia sebenarnya kalau orang tak hadir pun tak apa, nanti dia kekal dalam Facebook tu adalah orang yang mendengar dan mengerti, insyaAllah. Jadi kita ada lebih kurang 45 minit dalam rancangan Tadabbur Al-Quran. Ini kali ketiga Ustaz. Kali pertama anda sudah bersama dengan Ustaz Faisal, kali kedua bersama Ustaz Rashidi Alias. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Azizi, seorang tokoh yang tak asing lagi, terkenal dalam Facebook. Hari ini kita bawa bersama di dalam rancangan Tadabbur Al-Quran petang Jumaat ini, insyaAllah. Jadi dalam dua pertemuan yang lalu kita berbicara tentang surah Al-Fatihah yang berkaitan dengan Bismillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini anda nak lompat kepada satu tajuk yang lebih sesuai dengan Ustaz Azizi yang mengkaji maqasid syarak, iaitulah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin daripada surah Anbiya. Dan ada kaitan ayat ini dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya bagi dulu mukadimah kepada Ustaz Azizi untuk memulakan ucapannya. Silakan. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Anwar Soleh, dan ana nak ucapkan syukur alhamdulillah dapat terima kasihlah kerana dijemput untuk mengisi slot ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang perlu kita syukuri pada era ataupun zaman susah sekarang, kita boleh kata sekarang ni zaman sukar, di mana kita berdepan dengan pandemik dan juga kesukaran ekonomi. Jadi sepatutnya kita berasa bersyukur kerana menjadi orang yang beriman, di mana orang beriman ni dia kalau dia dapat kesenangan dia bersyukur, dan kalau dia susah berdepan kesukaran dia bersabar, dan kedua-dua itu adalah kebaikan baginya. Jadi bila sebut pasal kebaikan inilah dia merujuk ataupun berkait dengan tajuk perbincangan kita tentang surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perkataan rahmah ini adalah perkataan yang kalau kita buka Quran, antara perkataan yang awal kita akan jumpa. Kalaulah surah Al-Fatihah itu dikatakan ayat pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jumpa situ terus ayat yang pertama. Kalau kita berpegang bahawa ayat yang pertama ialah Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan jumpa ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim itu kata akar dia adalah kata akar yang sama dengan istilah Ar-Rahmah Rahimah itu, yang diterjemahkan dengan mudah, itulah yang berkait dengan kasih sayang dan juga kepemurahan dan sebagainya. Jadi dan perkara ini sebenarnya adalah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sifat rahmah, sifat
kasihan, belas kasihan kepada umat manusia ini, maka Allah Ta'ala akan biarkan saja dalam keadaan dalal, dalam keadaan sesat, tidak tahu cara jalan hidup ini, tidak tahu dari mana dia datang, dia tak tahu ke mana dia akan pergi. Dia bahkan kalau tidak dikaitkan dengan akhirat sekalipun, dia akan mencari-cari apakah dia kebaikan di dunia ini yang dia kena usahakan supaya dia boleh hidup dengan sejahtera. Oleh sebab itulah Islam ini ataupun pengutusan Rasul-Rasul sebelum ini dan pengutusan Rasulullah SAW itu adalah merupakan kebaikan, merupakan terjemahan kepada rahmah kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat manusia agar mereka mendapat kebaikan. Kalaupun tidak dapat kebaikan di akhirat, dapat kebaikan di dunia. Dan tidaklah hidupnya manusia di atas muka bumi ini kecuali untuk mendapatkan kebaikan. Tak kisah dia beriman ataupun tak beriman, semua orang nak baik. Dan semua orang tak nak benda jahat, benda rosak, benda buruk. Itu secara umumnya macam tu. Oleh sebab itu, bila kita bawa ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka dia adalah mengenai kasih sayang Allah SWT kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia adalah mengenai tujuan hidup manusia itu sendiri yang inginkan kebaikan, kemaslahatan yang sebenarnya kalau mereka tahu dengan agama Allah Ta'ala sahajalah mereka akan dapat kebaikan dan kemaslahatan yang hakiki. Nah, itu sebagai mukaddimah lah, Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Azizi di atas mukaddimah yang telah disampaikan. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah mencipta kita, dan disebab kasih sayang Allah jugalah dia menurunkan Al-Quran atau menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Rasul untuk mendidik kita mencari jalan yang lurus. Jadi di dalam maksud rahmatan lil alamin ini, dia merangkumi Ustaz, merangkumi alam ni, merangkumi manusia, Islam atau tidak Islam, beriman atau tidak beriman. Bagaimana Islam itu yang dikatakan rahmat kepada semua manusia, semua makhluk Muslim dan tidak beriman itu, Ustaz? Jadi persoalan ni persoalan yang menarik sebab apa menarik? Sebab ayat ini pernah dieksploitasi oleh orang-orang politik untuk menagih undi. Jadi itu sebab dia jadi isu ayat ni sebelum ni. Jadi kalau kita nak kembali pada asas dalam kita memahami ayat Al-Quran, jadi bila kita baca Quran, kita kena rujuk kepada Allah SWT sendiri, itulah kembali pada Quran jugalah, untuk memahami apa maksud kalam Allah Ta'ala itu. Dia macam kata apa, kalau kita nak faham ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita kena tengok ayat itu. Tak cukup dengan ayat itu sahaja, tapi kita kena tengok ayat-ayat lain yang berkait dengan ayat 107 surah Al-Anbiya ini. Dia kalau nak ikut dari segi kebiasaan, logik lah, kebiasaan untuk kita faham macam mana cara kita nak approach ayat-ayat Allah Ta'ala ini ialah sebenarnya benda ni berlaku dalam kehidupan kita seharian. Contoh. Kalau dulu mak bapak, orang tua dulu kalau dia tak bagi anak panjat pokok, dia kata panjat. Jadi kalau kita ambil dari segi tersuratnya, memang panjatlah. Tapi adakah maksud mak bapak masa tu ialah suruh panjat ataupun dia suruh jangan panjat? Jadi kena faham yang tersurat dan yang tersirat. Jadi yang tersuratnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin clear, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmah kepada makhluk. Makhluk itu tak kisahlah makhluk yang mu'minuhum wa kafiruhum, orang mukmin ataupun orang kafir, yang binatangnya ataupun yang manusianya. Lil alamin. Maka pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmah kepada al-alamin. Tetapi seperti mana yang kita cakap tadi, dia tak cukup dengan ayat itu saja untuk memahami maksud Allah SWT. Macam tadi kan, kehendak Allah Ta'ala itu. Macam tadi, kalau kita kata mak bapak kata panjatlah,
Dari segi maksud ayat ataupun ungkapan itu dia suruh panjat. Tetapi apa yang dikehendaki? Dia nak apa? Mak bapak nak apa? Mak bapak nak jangan panjat. Sama juga dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita baca yang tersurat, maksud ayat itu kepada seluruh alam. Kan? Mukminuhum wa kafiruhum. Tetapi Allah Ta'ala nak apa? Itu penting. Itu namanya maqasidus syariah. Allah Ta'ala nak apa sebenarnya daripada ayat itu. Jadi salah satu cara penting, bahkan cara yang paling penting untuk kita faham Allah Ta'ala nak apa pada setiap ayat yang kita baca, ialah kena baca Al-Quran itu sendiri. Sebab kaedah menafsirkan ayat Al-Quran ialah dengan ayat Al-Quran juga. Kan? Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi perkataan keyword di situ ialah rahmah. Bila sebut perkataan keyword dia rahmah, dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut kata rahmah ni sekali ni je ke? Tidak. Kalau kita cari balik ayat rahmah itu, rahmah bukan kata akar dia rahimah. Kalau ikut rahimah lagi banyak lah. Ar-Rahman Ar-Rahim pun ya juga. Tapi kalau kita fokus pada perkataan rahmah saja, dalam Al-Quran disebut sebanyak 79 kali. Jadi antara kaedah dia adalah kita kena analisis. Kan? 79 kali ni bila Allah Ta'ala sebut perkataan rahmah, dia maksudkan apa? Jadi kena buat analisis. Jadi kita buat analisis ini untuk kita faham Allah Ta'ala nak apa. Bukan kita sekadar faham Allah Ta'ala cakap apa. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, kita tak boleh sekadar memahami Allah Ta'ala cakap apa. Tetapi kita kena faham Allah Ta'ala nak apa. Dia tak semestinya apa yang Allah Ta'ala cakap itu, itulah semata-mata itu saja. Tak. Kemungkinan perkara yang dimaksudkan lebih besar daripada apa yang dicakap. Ataupun kemungkinan yang dicakap itu besar tetapi yang dikehendaki kecil. Khusus dan umum. Ataupun yang dicakap itu adalah perkara yang A tetapi yang dimaksudkan B dan sebagainya. Panjang cerita dia tu. Jadi point dia adalah kita kena ambil dua-dua. Jadi kembali balik pada ayat tadi, bila kita cek balik, analisis balik, perkataan rahmah ini Allah Ta'ala gunakan 50 kali untuk orang-orang mukmin. 50 kali. 79 kali itu 50 kali untuk orang-orang mukmin. Rahmah itu sama ada kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Tetapi banyaknya adalah rahmah mereka mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Ada ayat dalam Al-Quran ini yang menggunakan perkataan rahmah untuk orang kafir. Dalam 2 atau 3 ayat. Tetapi penafsiran dia yang dimasukkan dalam ayat itu secara jelas disebut rahmah di situ ialah rahmah yang diberikan kepada orang kafir dalam arti kata nikmat. Dan ayat itu juga yang menyatakan, ayat itu menyatakan sendiri, tak payah tafsir. Ayat itu sendiri mengatakan bahawa apabila diberikan rahmah kepada orang kafir, kemudian mereka kufur. Artinya rahmah yang dimaksudkan itu ialah nikmat yang Allah Ta'ala bagi di dunia ini, tetapi mereka kufur. Itu rahmah yang digunakan untuk orang kafir. Kemudian baru kita pergi kepada surah Al-Anbiya ayat 107 ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ulama terbagi kepada dua, seperti kata Imam At-Tabari, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa lil alamin artinya rahmah kepada orang mukmin dan juga orang kafir, dan satu lagi pendapat mengatakan tak, khusus untuk orang mukmin sahaja. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa khusus untuk orang mukmin sahaja, dia selari dengan 50 ayat yang lain yang menggunakan kata rahmah. Adapun pendapat yang mengatakan ya kedua-duanya, itu pun pendapat yang mengatakan bahawa rahmah lil alamin itu meliputi mukmin dan kafir. Mereka menafsirkan bahawasanya yang dimaksudkan rahmah kepada orang kafir itu ialah mereka tidak diazab dengan pembinasaan seperti mana yang berlaku kepada kaum Lut, kaum Nuh yang dibinasakan dengan bumi yang terbelah, dengan banjir, dengan gegak gempita macam kiamat dan sebagainya, merosakkan kaum itu di dunia lagi. Mereka tidak, maknanya orang kafir bagi umat Muhammad ini, mereka tidak diazab ataupun dibinasakan dengan begitu. Itu maksud rahmah.
Kemudian